إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita untuk kita melalui madrasah Ramadan pada tahun ini, dan Allah sampaikan umur kita pada malam ini sudah separuh lebih daripada Ramadan kita lalui. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan masa yang ringkas tazkirah pada malam ni, tajuknya ialah bermujahadah dalam bulan barakah. Bila kita sebut mujahadah ni apa maksud dia? Itu kena faham dulu. Bila kita masuk bulan Ramadan, perkataan yang sinonim yang tak dapat tidak disebut oleh alim ulama kita ialah kita kena bermujahadah. Mujahadah dalam bahasa mudah dia ialah bersungguh-sungguh. Itu maksud mujahadah. Jahada yujahidu mujahadah. Mujahadah bermaksud orang yang bersungguh-sungguh. Bila kita bersungguh-sungguh ni nak buat apa? Nak lawan apa? Lawan hawa nafsu kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ketika sahabat-sahabat balik daripada seri peperangan, kita ni Nabi kata balik daripada jihad kecil menuju kepada jihad yang besar. Maksud Nabi SAW jihad yang besar tu apa dia? Jihad yang hari-hari kita kena buat, kita kena ada usaha dia. Iaitulah jihad melawan hawa nafsu. Nak lawan hawa nafsu ni tuan-tuan, orang tak boleh tolong kita aja. Sahabat keluar perang, angkat pedang berjihad di jalan Allah tu, Nabi kata itu balik daripada jihad. Jihad tu besar, tapi ada lagi jihad yang lebih besar daripada jihad ni. Jihad duk lawan hawa nafsu. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mulakan dengan hadis Nabi yang tuan-tuan selalu dengar, pernah dengar ustaz-ustaz duk ngajak, duk sampaikan. Dalam hadis yang ringkas dan pendek sahaja tetapi memberi impak kesan yang besar, Nabi kata hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Nabi kata dikelilingi api neraka itu dengan syahwat, dengan keseronokan, dengan benda-benda yang membawa kepada nafsu. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan syurga pula Nabi kata dia dikelilingi oleh perkara-perkara yang makarih, yang nafsu tak suka. Tak suka tuan-tuan. Kalau betul-betul kita ni, yang mana lagi seronok duduk berehat ke, mai bersusah-susah duduk sembahyang, bertadarus Quran, tak? Yang mana nafsu lebih suka daripada simpan duit sampai jadi jutawan, daripada kita buat keluar duit? Kita tak jutawan lagi, impian tu ada, tapi nak kena buat keluar. Nafsu kata simpan lagi, dia suka. Nafsu lebih suka daripada kita menjamu selera. Kita makan tak kira apa dah, tapi iman menahan kita untuk kita layan selera nafsu. Nafsu suka untuk kita ikut telunjuk dia ke arah benda yang menyebabkan kita pergi ke neraka. Tu Nabi kata hujibatin nar bisyahwat. Neraka ni keliling dia benda seronok-seronok, benda syahwat. Tapi syurga dikelilingi oleh benda yang tidak seronok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di mana-mana pun saya cakap benda yang sama, dan tuan-tuan pun pernah dengar daripada mana-mana asatizah ustaz kita pun, bila kita sebut tentang mujahadah, kita selalu dengar cerita bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam Quran dalam bulan Ramadan sehari 2 kali, sebulan cukup 60 kali. Ni malam 17 malam nuzul.
Nak kena ambil semangat tu. Di kalangan kita boleh jadi tak mula lagi. Tidak adalah terlalu lambat, tapi agak lewat dah lah kalau tak mula lagi dengan Quran ni. Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Dalam bulan Ramadan ni. Itu khatam di luar solat. Kalau khatam dalam solat dia lagi tu. Saya tengok satu video kawan share daripada mana? Jawa Timur. Daripada Jawa Timur tu ada satu madrasah pesantren di sana, depa semayang tarawih satu malam sekali khatam. Satu malam sekali khatam. Tuan-tuan kalau buat tahun ni saya tak tahu tinggal berapa orang. Mujahadah tu, nak cerita mujahadah. Pengurusi kata tahun ni kita nak mujahadah lebih sikit. Tarawih kita start daripada lepas Isyak ni sampai 4 pagi. Masjid sedia sahur. Sahur pun berkata hamba makan lah, kami tak mau dah. Pasal apa? 4 pagi baru habis. Makna dia boleh tak boleh? Boleh. Cerita boleh ke tak boleh ni nak khatam Quran sehari sekali dalam sembahyang, dalam tarawih contohnya, boleh. Budak-budak yang duk hafal Quran tu di pesantren di Jawa Timur tu, depa buat viral video dalam YouTube. Bukan tahun ni, sebelum ni pun dua amal dah yang kata tarawih macam tu. Saya bila dengar lagu tu, saya baca cerita, kita pernah baca di sini cerita zaman sahabat Nabi, bila sahabat-sahabat sembahyang tarawih ni sembahyang punya lama sampai hak tua-tua hak talarak tu bertongkat. Ni, tangan ni pauk di tongkat tu takut jatuh. Punya lamanya berdiri sembahyang. Punya banyaknya yang kata sembahyang ni. Kan? Tu bukan lagi persoalan 28 tu dah dah. Yang tu memang dah di zaman sahabat Nabi, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menghimpunkan orang sembahyang dengan satu imam, kemudian dengan sembahyang 20 rakaat tu. Nak cerita lama tu, bukan rakaat lagi dah, yang kira lama tu. Tu tak bercakap zaman Umar bin Abdul Aziz yang jadi 36 rakaat. Pasal apa? Pasal semuanya nak cari berkat. Ni yang kata mujahadah. Betapa bersungguhnya yang kata sahabat-sahabat Nabi, betapa bersungguhnya para salafun salih, orang-orang salih terdahulu, mereka betul-betul rebut yang kata Ramadan ni. Dia serupa macam peluang keemasan, satu offer Tuhan bagi mai. Hang buat amalan macam ni, amalan fardu Allah nak ganda sekian-sekian. Hang buat amalan sunat, ia itu seperti fardu. Hang buat satu amalan yang Allah Ta'ala gandakan pahala, tak sama macam bulan lain. Dia pun tak lepas bulan tu. Sebab macam hari ni lah orang buat diskaun apa agak, dia 1,000 pi tu lah. Kan? Pasal apa? Pasal dia nampak yang kata, orang kata promosi hak diberi tu. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan bawa mai bulan Ramadan, syahrul Quran, ulama tak lepas peluang untuk khatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Bukan sekali khatam sebulan, bukan 2 kali khatam, 60 kali khatam, 30 kali khatam, ada khatam 7 kali. Tapi pokok pangkai dia khatam ni berkali-kali. Tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan ada orang tanya, ustaz, macam mana nak khatam Quran ni dengan kalut kita ni? Kan? Saya dapat satu formula bagus jugalah daripada kawan-kawan kita yang duk di Mahat Tahfiz. Dia bagi cadangan untuk orang awam. Kalau nak khatam Quran bulan Ramadan supaya kita capai matlamat tu macam mana? Dia kata kita ni sembahyang sehari 5 waktu. 5 waktu sembahyang. Kalau kita buka Quran Mushaf Usmani yang ada dekat kita tu, satu juzuk dia ada 20 muka surat. 20 muka surat satu juzuk. Kita ada sembahyang 5 waktu. Setiap waktu sembahyang ni kita bahagi qabliyah sebelum dengan selepas. Dia nak macam sunat juga. Subuh sebelum kena baca, selepas kena baca. So kalau 20 muka surat dibahagi 5, satu waktu 4 muka surat. Pokok pangkai dia bukan kiraan tapi istiqamah. Ada orang saya buat macam ni, dia kata, ustaz betul dah buat tu, tapi hari kelima ni, hari ke-6 dia juga mana tu tau. Daripada 4 dia tinggal 3 pergi tinggal 2. Lain kali subuh baca 2, zuhur tak baca kalut cari baju raya. Mai Isyak kalut pergi bazar Ramadan dan setengah muka. Mai Isyak jadi tak larat nak kampus semua, jahanam tu Zat. Malam ke-10 duk ingat boleh 10 juzuk baru 3. Malam ke-15 ingat 15 juzuk baru 7.
Ujung Ramadan 9 dia dapat, dia tahu tak? Tak apalah 9 daripada tak ada terus. Pokok pangkal dia istiqamah. Kalau boleh buat 5 waktu sembahyang ni, setiap waktu 4 muka surat, 2 muka surat sebelum sembahyang subuh, lepas bagi salam 2 muka surat lagi sebelum sembahyang subuh. Saya buat uji lari untuk orang yang lancar baca Quran, baca macam imam duk baca dalam sembahyang. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Macam tu bacaan dia. Bacaan dia itu satu muka surat tak lebih daripada 3 minit, tak lebih. Tapi kalau lambat sikit, tambah sikit lagi lah. Baca macam tu 3-4 minit tu cukup lama dah. Kalau 2 muka surat sebelum sembahyang, dia ambil lah masa 5 minit untuk baca. Bagi budak tahfiz 5 minit itu, orang Indonesia dia kata ganteng, sangat senang. 5 minit dia baca habis satu muka. Tak sampai pun, saya ingat 2 minit aja. Depa laju. Depa nanti baca macam kita duk dengar budak duk menerah Quran tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu sa'ah. 2 minit habis semuka. Boleh khatam Quran, cerita dia mujahadah. Habis subuh 4 muka surat, satgi zuhur sama juga, sebelum sembahyang 2 muka surat, lepas sembahyang 2 muka surat. Asar begitulah, maghrib pun begitu. Dah kalau maghrib terlalu kita nak buka puasa, baca awal sikit. Tapi bukan mesti waktu sembahyang, tapi nak habaq, nak bagi mudah kira. Baca pukul 7 baca dah. Sekali lagi lepas buka puasa apa semua, sambil-sambil baca 2 muka surat lagi. Mai awal sikit ke masjid ke lagu mana ke, baca. Aisyah, pasal kita nak tarawih apa semua, so dia punya jumlah muka surat tu dia mungkin lajak sikit, sekali balik ambil baca. Sehari 1 juzuk habis. Tapi tak boleh sikit. Kalau tidak dia, orang lah bahasa dia kata momentum tu tak ada. Tuan-tuan bayangkan, malam 17 dia baru 3 juzuk, memang tak ada, low terus. Dia semangat tu tak ada dah. Tapi kalau dia dah sampai, dia akan dapat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tu cerita Quran. Ramadan ini mengajak kita untuk bermujahadah dari segala bentuk, segala ibadat, segala segi. Saya bercakap baru ni di Masjid An-Najah, cerita tentang tajuk sedekah. Sedekah ini satu ibadat, satu amalan yang kalau kita buat, kita dapat pahala, bukan takat sedekah, dapat pahala, multi pahala. Ulama kata di akhirat esok, orang sembahyang mai dengan pahala sembahyang dia, orang puasa mai dengan pahala puasa dia, orang yang tahajud mai dengan pahala tahajud dia, orang yang pergi buat haji mai dengan pahala pergi buat haji dia, orang pergi menuntut ilmu, pergi keluar negara dan sebagainya, pergi ke Mekah, Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syria, pergi ke mana lagi, Morocco, Maghribi tu, semua dengan pahala. Orang yang pergi berjihad, kalau zaman Rasulullah, zaman dahulu, balik dengan pahala dia, pergi menghadap Allah dengan pahala. Tapi ada satu hamba Allah, ulama kata dia main dengan semua pahala. Dengan pahala sembahyang, dengan pahala orang puasa, dengan pahala orang berjihad, dengan pahala orang menuntut ilmu. Sebab dia, kerana dia waktu hidup dulu suka bersedekah kepada semua orang yang buat kebajikan ni. Dia dengar anak keriah nak terbang pergi ke Mesir, nak sambung belajar dalam bidang Quran, esok balik jadi hafiz Quran, jadi imam dan sebagainya, boleh mengajak orang, tengok-tengok balik-balik jadi imam masjid negara contohnya. Dia bagi, sebelum budak ni pi, dia bagi sikit. Budak ni pun pi dengan duit yang dia bagi dan duit orang ramai tu, pi mengaji sampailah lahirnya satu orang alim ulama. Sampailah sambung lagi belajar master ke PhD ke, balik main duk khidmat pula dekat masyarakat dengan ilmu hak dia dapat. Kawan hak bagi sedekah tu, yang taja tadi tu, yang 2,000 dia bagi mula-mula berinat pi tu, dia pun terlupa dah hak dia bagi tu. Dia ikhlas, tak ingat apa dah. Boh 2,000 ambil lah. Aku anak-anak aku tak mau pergi kot tu, dengar mau mengaji kot tu, alhamdulillah pakcik tumpang bangga bagi. Dia pun tak ingat pi di akhirat esok, dia heran, pahala mai kok mana, aku tak pergi mengaji Mesir pun. Malaikat tulis dah pahala ni mengaji Mesir ni. Apa yang Quran? Ni syariah Islamiah, ni usuluddin. Mai kok mana? Ni. Kalau zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang cukup kelengkapan perang dah, tapi tak ada, dia muzur, dia tak boleh pi. Ada satu pula sahabat, dia tak cukup kelengkapan perang, dia miskin, dia susah, dia main jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada kudrat, aku ada tenaga, tapi aku tak ada kuda, tak ada pedang, tak ada tombak, tak ada anak panah, tak ada apa. Nabi panggil syekh ni,
hak sakit tadi ni, hang dah ada semua kan, bagi kat dia. Terus kawan ni bagi kepada kawan hak miskin, hak susah tadi, pi perang tuan-tuan, pi dengan pahala jihad, balik dengan pahala jihad untuk dia hak pi perang, pahala jihad untuk kawan hak sedekah bagi barang yang tajar tadi. Tu Nabi SAW tunjuk contoh yang kata apa? Yang kata pahala besarnya, yang kata pahala orang yang duk bagi sumbangan ni, duk bagi derma, duk bagi sedekah, duk bagi infak, duk bagi wakaf untuk buat masjid, untuk apa semua ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia orang kaya, ada kemampuan, duit banyak, tajar orang, jamu orang buka puasa, makan. Pahala orang yang puasa duk makan makanan hak dia sedia tu, bukan sikit pahala Tuhan bagi. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai' atau kama qala, Nabi kata pahala depa hak puasa tak kurang, pahala depa semua dapat kepada orang yang dah bagi makan tadi. Tuan yang kata ni mujahadah. Bulan Ramadan ni kena buat. Jangan jadi sayang dengan duit ringgit. Kalau bulan lain ialah dia dengan main godaan nafsu syaitan lagu duk tambah apa, lah kita nak lawan hak tu je, hak keinginan diri sendiri je. Bagi di saat orang tak nampak. Tadi kata mujahadah ni banyak cabang kita nak kena cari dalam bulan Ramadan yang berbaki beberapa hari ni tuan-tuan. Carilah dengan Qurannya, dengan qiyamul lail, dengan sedekah kita, dengan ni semua. Ada orang dia faham benda ni, dia tak lepas pulang, kan? Dengan pahala i'tikaf nanti di akhir Ramadan yang Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi akan pastikan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam akhir Ramadan. Besar pahala. 10 hari dalam masa 360 hari, setahun 10 hari saja, kan? Jadi tuan-tuan, saya bagi ingat pada diri saya dan kita semua tuan-tuan, Syahrul Ramadan, yang kata bulan Ramadan Al-Mubarak ini ialah bulan untuk kita nak tunjuk dekat Allah kita bersungguh-sungguh. Kalau Imam Malik radhiyallahu anhu dengan hadisnya, masya-Allah tuan-tuan mengaji kalau Imam Malik ni dengan kuliah hadis ni hari-hari. Tapi pasal masuk bulan puasa, bulan Ramadan, tutup kuliah hadis Quran. Tak ada kuliah hadis Syawal nanti. Aku nak tumpu ni dengan qiraatul Quran ni, dengan baca Quran. Tentu kita tak baca Quran. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita tentang mujahadah. Bila kita bercakap tentang mujahadah ni, cabaran dia besar. Saya tanya pada guru, orang yang duk buat amalan ni, duk bersungguh buat amalan ni, apa benda yang menjadi cabaran paling besar kepada orang yang beramal? Tentu agak-agak apa dia? Ni kita ni duk sembahyang sunat, duk mai sembahyang 5 waktu berjemaah, duk sedekah, duk bulan tabung masjid hari Jumaat dah hari lain pun, duk bantu orang. Ni dalam kita duk buat amalan ni, duk bangkit malam tahajud, duk qiyamul lail, apa semua ni. Halangan yang paling utama pada tuan-tuan, iaitulah nak bagi kita ni istiqamah dengan amalan tu. Itu susah. Padahal Nabi kata apa? Nabi kata amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang ni, yang istiqamah ni. Wa in qalla, walaupun sikit, tapi dia tak putus. Itu susah. Kalau dah mula nak continue tu. Kalau dah mula dengan biasa dah duk boh dalam tabung masjid hari Jumaat sekian banyak, nak pastikan dia maintain tu. Dia timai apa? Minggu ni aku tak apa ada duit, kan? Aku tak apa minggu ni tak boleh. Minggu lepas pun bagi banyak dah. Nampak tuan-tuan? Nak istiqamah tu payah. Nak semayang sunat, okey, boleh semayang sunat ba'diyah, qabliyah. Tapi ada orang ada mood buat, tak ada mood, tak ada semangat, tak ada rasa nak buat, tak buat. Cerita dia istiqamah susah. Ya, dulu dengan kawan-kawan masa duk mengaji, duk hafaz Quran ni, macam tu. Guru-guru dia kata apa? Dia kata nak hafal Quran ni tidaklah sesusah satu lagi yang lebih susah. Kami pun dia heran, hafal ni susah lah. Susah hafal ni.
Nak kena baca, nak kena ulang dulu berapa kali, 10 kali. Ada orang dia tak apa kuat ingatan dia kena ulang buang 20 kali, 30 kali baru dia lalu mai, baru dia boleh baca, baru dia boleh mula ingat. Itu pun kadang-kadang lupa. Susah hafal Quran ni. Ada lagi susah, kata Tok Guru. Apa dia hak susah? Hak susah ialah nak mengekalkan hafalan Quran tu. Hak tu susah. Hak nak mengapai tadi, hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Tu hafal sampai ingat. Tapi nak kekal bila masa pun boleh baca macam tu, hak tu susah. Pasal apa? Pasal untuk kali pertama untuk hang ingat ayat tu, okey, hang boleh usaha untuk ingat, bahkan mungkin dengan gelaran Al-Hafiz 30 juzuk hafal dah sekali lalu hafal. Tapi lepas tu, lepas 10 tahun, lepas 15 tahun, lepas 30 tahun, lepas dah ada anak-anak, dah mula sibuk dengan keluarga, dah mula ada kerjaya, dah mula sibuk macam-macam, dah mula ada cucu, kita pun dah main 50, 60 dah umur. Oi, kalut tuan-tuan. Masa tu dan ke tak dan? Macam masa kita mengaji umur 18, umur 17, masa kita duk mengaji dulu tu. Waktu kita duk baca dulu, boleh ke tak boleh? Tu susah. Pokok bangkai dia apa? Pokok bangkai dia ialah mujahadah tu. Waktu aku mengaji dulu, aku ada masa untuk baca, mengulang apa ni lepas asar contohnya. Ada masa untuk hafal lepas subuh. Dengan komitmen keluarga, tak boleh. Lepas subuh lagu kalut ni pergi hantar anak pergi sekolah. Macam mana nak buat supaya aku boleh sama ataupun aku tak tertinggal? Kalau dulu seminggu sekali khatam Quran, 7 hari sekali khatam, tiap-tiap hari Jumaat, nak bagi khatam juga lagu mana? Cari jalan. Bubuh apa nama, tak gaduh CD kaset dah, lagi senang Android terus. Buh dalam kereta sambil duk bawa kereta pergi ke sekolah, nak hantar anak ke, nak pergi kerja ke, buka Quran. Kita nak buka mushaf tak boleh sambil bawa kereta. Bagi Syekh Sa'dul Ghamidi baca, kita ikut sekali dengan dia supaya kita tak lupa. Yang tu susah. Saya pilih tajuk mujahadah sebab tu. Itu cerita contoh orang yang bidang tu. Begitulah kita, samalah kita tuan-tuan dengan ibadat kita ni. Saya nasihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengan sunat subuh duk besar dah macam tu, buktikan depan Allah, aku tidak akan tinggal sunat subuh ni. Yang Nabi kata dia lebih mahal daripada dunia dan isi dia. Orang kalut lagu mana pun hari tu terlambat sikit dengan nak mandi, dengan ambil wuduk, orang duk azan dah, tak ada nak main semayang di masjid 2 rakaat cepat-cepat di rumah, lepas tu start motor main. Nah abang kata jangan tinggal. Kalau hak rawatib yang Nabi duk buat tak tinggal ni, dengan rawatib yang 12 rakaat kita mengaji dalam ilmu fiqh ni, jangan tinggal 12 rakaat tu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau biasa dengan duha 4 rakaat, seperti mana dalam hadis disebut amalan Nabi SAW yang kata duha ni jangan tinggal, dan tuan-tuan akan melihat keajaiban duha. Dengan rezeki bukan takat duit ringgit, dengan rezeki zuriat keturunan yang soleh, dengan rezeki duit ringgit, dengan rezeki kesihatan tubuh badan, dengan rezeki pasangan hidup yang menenangkan hati, itu semua rezeki. Duha punya ajaib mai. Dulu masa duk mengaji tu, guru sebut tu, guru sebut aku tu, hampa buat, tapi jangan duk harap hak ni saja. Ada orang semayang duha dia duk kira hak ni, dia kata aku tak kaya pun. Dia kata aku ni semayang duha 20 tahun lebih dah duk ni kan. Dia tak baca tu, dia tak baca 20 tahun 3 serangkai dia tak kenal. Sungguh kan, orang tak baca. Dia tak baca tu sampai umur dia lah ni 65, dia tidak ada kenciman ni, dia tak ada darah tinggi, dia tak ada jantung, dia tak ada kolesterol, dia tak ada. Itu satu nikmat besar Tuhan bagi kat dia. Dia tak sangka tu. Dia duk sangka hak ni. Tu pergi tanya orang kaya, ada bilion-bilion juta-juta dalam bank, dia kata nak buat apa, dia kata makan apa pun tak boleh, tengok pulut sekaya pun tengok saja ya, temak tepung bungkus pun tak boleh nak makan, jadi apa dia dalam bakit ni, duit tak tahu nak habaq, sign check je, duit ni tak tahulah, tak bawa tunai dah, tapi tengok cucuk-cucuk gitu, tak boleh, dia kata ni tak boleh, hampa beli apa kat ayah ni, ayah tak boleh makan. Tu yang kata rezeki Tuhan bagi kita tak tahu. Kadang dia bagi ku anak, dia bagi ku cucu, dia bagi macam-macam.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya sekali tuan-tuan, dengan tajuk kita dengan mujahadah di bulan barakah ni tuan-tuan, bersungguh-sungguhlah kita dengan bulan Ramadan ini, dan kita sedang menuju ke fasa akhir Ramadan yang Allah Ta'ala janjikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan lepas peluang. Dan kata ulama, orang yang bersungguh-sungguh sahaja Allah Ta'ala anugerahkan benda ni. Satu orang sahabat Nabi ketika ditanya, tak salah saya Abdullah ibn Mas'ud, orang tanya, wahai Abdullah, macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Katanya, qiyam pada setiap malam. Malam Ramadan ke? Tak, qiyam sepanjang tahun. Tuan-tuan faham tak? Hak sahabat ni kata, hak saya sebut dah dulu ni, sembahyang malam ni, malam esok, malam, tiap-tiap malam sembahyang. Masuk bulan Ramadan sembahyang juga, tiap-tiap malam sembahyang. Malam Lailatul Qadar manih dia lain daripada hak dia dah rasa sebelum ni. Orang kalau rasa makanan kan, makan, contohlah makan satu jenis makanan yang sama tiap-tiap hari, sampai satu ketika hak ni paling sedap daripada 100 kali aku makan dah. Pasal apa dia boleh tahu kata hak ni paling sedap? Pasal dia dah rasa 99 orang buat makanan tu, baru dia boleh tahu hak ni paling sedap. Oh, dahsyat kalam sahabat ni tuan-tuan. Nah, abang kata apa? Hang jangan lagu duk intai malam tu je. Tapi kalau betul-betul hang nak, hang kena mujahadah. Paling tak ada pun tuan-tuan, mujahadah lah bulan puasa, bulan Ramadan ni. Start pada 1 Ramadan hari tu sampailah ni, dia akan jumpa kemanisan malam itu, dan dia akan rasa, kalau tilawatul Quran dia malam tu, dia akan rasa lain macam dia mengulang Quran. Kalau dia dengan sembahyang malam, dia rasa lain dengan sembahyang malam dia. Kalau dia dengan zikir, dia rasa lain, dia rasa syahdu lain dengan malam tu. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala berlipat ganda kepada kita. Cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.